Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Zulfahmi dan rakan-rakan sekalian. Jadi, hari ini saya Richard Tan Tuan Wei akan membentangkan tentang tugasan dua gaya hidup sihat, iaitu isu yang saya pilih ialah obesiti. Jadi, apa itu obesiti? Bagaimana kita nak kena pasti seseorang itu mengalami isu obesiti? Jadi melalui gambar aja yang ditunjukkan, kita boleh nampak bahawa melalui pengiraan BMI Body Mass Index, iaitu dengan menggunakan berat badan bahagi ketinggian, darab ketinggian, kita akan dapat 5 kategori, iaitu di mana indeksnya kalau kurang daripada 18.5, dia dikira sebagai underweight, iaitu kekurangan berat. Dan kalau seseorang yang normal, dia akan dapat indeks di antara 18.5 sehingga 24.9. Dan untuk orang yang berlebihan berat, dia akan ada indeks antara 25 sehingga 29.9. Dan untuk orang yang obesiti, dia akan mempunyai indeks 30 sehingga 34.9. Dan untuk orang yang terlampau obes ini akan mempunyai satu nilai indeks di mana lebih besar daripada 35. Sebenarnya di gambar aja ni terdapat sikit kesilapan, iaitu sepatutnya sini punya simbol ada lebih besar daripada 35. Jadi, mari kita lihat dulu data-data daripada Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan, iaitu NHMS. Jadi, dalam data berikut, minta maaf ya, sebenarnya di sini sepatutnya data yang betul adalah begini. Baik, marilah kita teruskan. Jadi, menurut tinjauan ini sebenarnya terdapat 13.2% golongan dewasa di Malaysia yang mengalami obesiti, manakala pada tahun 2016 data ini telah meningkat kepada sampai 27.2% untuk golongan dewasa Malaysia yang mengalami obesiti. Dan pada tahun 2019 pula, data ini menunjukkan bahawa terdapat 50.1% golongan dewasa di Malaysia mengalami obesiti atau kelebihan berat. Jadi sebenarnya di sini dia ada berapa peratus untuk obesiti, berapa peratus untuk kelebihan berat. Saya tidak dapat mendapat data tinjauan yang berkaitan, tetapi ini sudah boleh tunjukkan bahawa sebenarnya isu obesiti ini dia adalah semakin serius di negara kita. Mungkin kita boleh cakap 10 tahun sebelum ini, obesiti dia hanya merupakan satu faktor risiko kepada penyakit-penyakit lain. Tetapi sekarang obesiti ini sudah boleh dikelaskan sebagai satu penyakit yang boleh membawa pelbagai kesan yang buruk kepada kita. Jadi kita lihat kepada satu tinjauan lagi daripada tinjauan World Obesity Atlas 2023, dan dalam laporan Club Blue dia telah memberi kita satu gambaran atau satu data yang seperti ditunjukkan dalam skrin ini, iaitu dalam tinjauan ini penulis meramal bahawa terdapat 41 golongan dewasa di Malaysia akan mengalami obesiti menjelang tahun 2035. Jadi kita lihat di sini sebenarnya keempat-empat kategori, iaitu lelaki, perempuan, atau kita cakap golongan dewasa untuk kedua-dua jantina dan golongan kanak-kanak untuk kedua-dua jantina, sebenarnya mereka terdapat kadar peningkatan untuk golongan-golongan yang terlibat dalam isu obesiti ini. Jadi kadar peningkatannya adalah untuk dewasa adalah 4.7% setiap tahun menaik. Untuk kanak-kanak pula
5.3% setiap tahun menaik. Jadi terdapat juga satu set data lagi dari segi pemakanan menurut NHMS 2022, iaitu di mana 60% remaja di negara kita tidak makan buah-buahan yang secukupnya dan 90% remaja tidak makan sayur-sayuran yang secukupnya. Dan untuk 70% remaja pula, mereka tiada itu tabiat atau tidak terbiasa dengan makan sarapan pagi. Dan selain daripada segi pemakanan, kita juga ada satu set data dari segi senaman. Yang ini ialah data daripada NHMS 2015, di mana dia telah menunjukkan bahawa 33.5% rakyat Malaysia mereka tidak aktif melibatkan diri dalam aktiviti fizikal, bermaksud mereka kurang bersenam. Dan antara 3 faktor utama yang rakyat Malaysia tidak melibatkan diri dalam aktiviti fizikal secara aktif adalah kekurangan motivasi. Faktor ini sebanyak 51.32% orang yang memberi maklum balas. Dan dua lagi faktor utama termasuklah tidak mempunyai masa dan tiada teman untuk membuat senaman bersama-sama. Jadi, dah lihat data-data yang menunjukkan bagaimana rakyat Malaysia atau golongan Malaysia tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Jadi, kita perlu tahu, kita perlu fikir di sini bagaimana kita nak menangani obesiti dari segi pemakanan dahulu. Jadi, untuk mengawal atau mengelakkan diri daripada obesiti melalui segi pemakanan ini, kita perlu tahu dua perkara. Yang pertama, kita mesti kena pasti tenaga keperluan seharian kita berdasarkan golongan-golongan yang berbeza. Dan yang kedua, kita mesti tahu tentang piramid makanan. Jadi, untuk tenaga keperluan seharian, sebenarnya semua sudah mesti tahu tentang konsep kalori, tetapi kebanyakannya mungkin tak faham atau kurang jelas tentang macam mana kita nak kena pasti tenaga keperluan seharian untuk diri sendiri. Jadi di sini kita ada dua cara. Yang pertama, kita merujuk jadual yang boleh kita dapat daripada internet, atau kita boleh mengira melalui formula. Jadi kita lihat di sini. Melalui jadual, kita boleh nampak bahawa kalau dalam jadual ini, remaja lelaki dan perempuan yang di antara umur 10 hingga 19 tahun, keperluan tenaga mereka adalah tinggi. Untuk lelaki adalah 2,600 dan untuk remaja perempuan adalah 2,300. Hal ini kerana mereka sedang mengalami penumbuhan badan. Jadi di sini mereka perlu banyak dapatkan tenaga untuk membantu pembesaran badan. Dan untuk dewasa lelaki, mengikut umur yang berbeza dan berat yang standard, dengan berat yang standard mereka akan ada keperluan tenaga yang berbeza juga. Begitu sama dengan dewasa perempuan, di mana semakin tua usia mereka, semakin kurang keperluan tenaga kerana semakin kurang aktiviti yang akan dilakukan. Jadi di sini kita boleh nampak sebenarnya keperluan tenaga ini dia juga ada kes yang khas, iaitu untuk perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusu, mereka akan ada keperluan tenaga yang lebihan. Contoh, untuk perempuan yang menyusu perlu ada tenaga lebihan 550 kalori. Ini yang paling senang kita nak rujuk jadual. Tapi kalau macam ada orang yang ada isu nak rujuk jadual, contohnya berat terlalu tinggi atau terlalu rendah,
dan jadual tidak nyatakan, jadi kita boleh kira sendiri dengan formula di sini, iaitu berat badan darab dengan faktor F. Jadi apa itu faktor F? Faktor F ini kita boleh terus rujuk dalam jadual ini juga, iaitu faktor F telah adalah berbeza untuk golongan yang berbeza, dan juga contoh kalau untuk golongan lebih berat badan, tak kira dia buat aktiviti yang sedentari atau sederhana atau berat pada setiap hari, dia punya faktor F adalah kekal sama. Tapi untuk golongan berat badan normal dan kurang berat badan, mereka akan ada faktor F yang berbeza lah. Jadi di sini juga ada satu syarat, iaitu kalau seseorang itu dia berkurangan berat, maka pada akhir pengiraan dia perlu tambah lagi 500 kalori ke dalam pengiraan itu. Dan untuk mereka yang berlebihan berat, sepatutnya mereka perlu tolak 500 kalori daripada jawapan pengiraan itu. Jadi, kenapa kita perlu tahu keperluan tenaga? Apakah kesan kalau kita mengambil makanan atau dapat tenaga yang lebihan? Jadi di sini kita sentuh sikit tentang ilmu biologi, sains lah. Jadi sebenarnya tenaga ini dia adalah sumber. Kita perlu tahu dulu sumber tenaga kita. Sebenarnya sumber tenaga dalam badan kita adalah daripada makanan keras, karbohidrat dan lemak. Kerana mereka akan dipecahkan kepada glukosa di dalam badan kita. Glukosa ini merupakan sumber tenaga yang utama di dalam badan kita, kerana sel-sel badan kita perlukan glukosa untuk menjalankan kerja dia atau menjalankan fungsi dia. Jadi jika kita hanya perlu tenaga contoh 2000 kalori pada satu hari, tetapi kita ambil 3000, apa kesannya? Agak-agaknya 1000 yang lebih itu akan berlaku apa? Jadi kalau kita lihat daripada segi sains pula, kita tahu, orang sains mesti tahu, glukosa ini dia akan ditukar atau ditukar bentuk menjadi glycogen, iaitu sejenis lemak, dan disimpan di bahagian bawah kulit kita dan bahagian perut atau kaki tangan kita. Jadi di situlah badan kita akan dapat banyak lemak dan jadi gemuk, kerana insulin, iaitu sejenis hormon yang akan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glycogen dan simpan di bawah, di bahagian-bahagian yang telah saya cakap tadi sebagai tenaga simpanan. Jadi inilah sebab seseorang yang makan banyak akan menjadi obesiti. Jadi kita lihat dulu. Tadi kita cakap selain daripada keperluan, kita perlu tahu keperluan tenaga seharian, kita juga perlu tahu piramid makanan. Jadi di sini piramid makanan semua orang sudah terbiasa tengoklah. Tetapi kenapa sini ada dua jenis piramid makanan yang berbeza? Kita boleh lihat sebenarnya piramid makanan yang di sebelah kiri itu saya ambil daripada buku teks pendidikan kesihatan yang dulu lah. Bermaksud piramid makanan itu adalah disetujui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada dulu. Tetapi pada tahun 2020, Kementerian Kesihatan Malaysia mereka mengubah suai piramid makanan dan mengumumkan piramid makanan yang terbaru. Jadi kita boleh nampak terdapat perbezaan di situ, iaitu lapisan ketiga dan lapisan keempat di dalam piramid makanan. Yang di bawah tu dua lah, dia terbalik ke tempatnya. Agak-agaknya kenapa dia diubah suai? Jadi saya pun telah terang tadi, karbohidrat dengan lemak merupakan sumber tenaga yang utama di dalam badan kita. Jadi kalau kita ikut piramid makanan yang lama,
kita boleh nampak sebenarnya adalah tidak bagus kalau kita makan terlalu banyak karbohidrat, kerana tenaga yang diambil adalah terlampau banyak. Jadi piramid makanan yang telah diubah sesuai ini, kita boleh nampak buah-buahan dan sayur-sayuran yang kaya dengan vitamin dan mineral telah diletak di paling bawah. Sebenarnya ini adalah bagus kerana vitamin dia tidak akan menjadi sumber tenaga yang utama, dan kalau kita makan banyak pun tak senang nak gemuk kerana kurang kandungan glukosa dan juga glycogen di dalam tu. Tetapi kena ikut keadaan. Kalau contoh macam buah-buahan yang kaya dengan karbohidrat, lebih baik juga kita kurangkan pemakanan buah-buahan tersebut. Jadi kita lihat dulu. Di sini juga saya menganalisis beberapa tabiat buruk masyarakat kini dari segi pemakanan. Yang pertama, mereka nak berdiet dan mereka ingin kurus, mereka berdiet. Sebenarnya ini tidak betul, kerana kalau seseorang ingin kurus, berdiet tanpa senaman tidak akan berjaya. Mereka ni nanti saya bincang bersama-sama tabiat buruk kedua lah. Yang kedua, mereka tidak mengambil kumpulan makanan tersebut tertentu sebab juga ingin kurus. Kita boleh nampak di sini bahawa mereka ingin kurus, jadi mereka diet, mereka tak makan makanan tertentu. Contoh, mereka nak kurus, mereka tak nak makan daging, tak nak makan yang lemak. Mereka punya fikiran betul, tetapi betul separuh saja. Kerana kalau seseorang dia ingin kurus, dia tidak boleh hanya berdiet, atau dia tidak boleh macam mengawal daripada segi pemakanan dia saja. Dia kena bekerjasama untuk membuat senaman pada masa yang sama. Kalau kita berdiet, tidak mengambil kumpulan makanan tertentu, sebenarnya mungkin seseorang yang boleh pandai mengawal diri, dia boleh cuba mengawal diri dulu. Tetapi apabila masa sudah panjang, dia akan mengeluarkan satu isu, iaitu seseorang itu dia akan dia punya, kita cakap, keinginan nak makan banyak atau makan daging akan meningkat pula, kerana mereka terlalu lama tidak makan banyak atau tidak makan daging. Dan hal ini akan membawa kesan yang negatif, iaitu mereka akhirnya juga akan makan terlalu banyak dan makan daging juga. Dan ini telah jauh daripada matlamat mereka lah. Jadi selain itu, tabiat buruk yang ketiga, iaitu tidak makan mengikut waktu malam. Hal ini kenapa? Sebab gaya hidup masyarakat kini adalah kebanyakan, terutama remaja, mereka bangun lewat. Apabila dah bangun lewat, bangun pukul 12, pukul 1 petang, jadi sarapan pun sudah tak ada. Sebenarnya ini juga sesuatu yang tidak baik. Mereka tidak makan sarapan dan dah bangun tu terus makan makanan yang berat pada tengah hari, padahal dia baru bangun saja. Sebenarnya ini tidak baguslah. Jadi dah selesai dari segi pemakanan, kita lihat dulu kenapa kita perlu bersenam. Kerana kita perlu tahu badan kita perlu bergerak sekurang-kurangnya 2 minit sekali dan 3 kali untuk seminggu. Kalau kita tidak bersenam, maka keperluan badan ini tidak dapat dimemenuhi, dan kita akan mengalami masalah-masalah seperti kesukaran tidur, mudah jatuh sakit sebab sistem atau kita cakap sistem immunity dalam badan kita tidak diperkuatkan. Kita mudah lapar, tubuh badan kita keras dan kaku kerana lama tidak bersenam, dan ketidakstabilan emosi. Sebenarnya kita perlu tahu bersenam ini dia bukan macam membantu kita menguatkan badan kita saja, tetapi dia juga salah satu cara kita nak
mentenangkan emosi kita atau mengawal emosi kita. Dia tidak itulah sebab kita ada ayat badan cergas otak cerdas, minda cerdas. Jadi di situ kita boleh nampak dia bukan membawa kesan kepada badan kita saja, tetapi juga dapat membawa kesan yang positif kepada emosi dan minda kita. Jadi untuk cadangan-cadangan mengatasi isu-isu tersebut, di sini saya mengemukakan tiga cadangan. Yang dua berkaitan dengan isu pemakanan, iaitu menu khasiat. Ini saya mendapat idea ini daripada menu ramah yang dikemukakan oleh kerajaan sekarang. Jadi menu khasiat ini dia lebih kepada restoran-restoran perlu sediakan satu menu yang dia memberi komponen itu berdasarkan piramid makanan yang terkini. Nasi jangan banyak, sayur, buah-buahan kasih banyak, daging ikut kesesuaian, dan lemak letak kurang sikit. Jadi di situ mereka boleh menjamin masyarakat Malaysia boleh mengambil makanan dengan gizi yang seimbang. Selain itu, kita juga akan boleh sediakan kempen jom kurang manis. Sebab kita tahu di kedai mama atau di mana, di kopitiam sebenarnya mereka punya minuman sangat manis. Ini tabiat masyarakat Malaysia lah. Tak kira di mana-mana, apabila dah pesan minuman dan apabila pihak restoran mereka sediakan minuman, mereka suka tambah gula atau susu pekat atau susu atau apa-apa susu lah. Jadi sebenarnya dia menjadi satu isu kerana kandungan gula terlalu tinggi. Dan tadi pun saya cakap glukosa merupakan satu sumber tenaga yang utama di badan kita. Dan gula ini dia punya komponen paling asas itu ialah glukosa. Jadi seseorang kalau makan terlalu banyak gula, apa terjadi? Gemuk juga. Jadi di sini bolehlah kerajaan bersama-sama dengan restoran menganjurkan kempen jom kurang manis untuk kurangkan peletakan gula di dalam minuman atau susu di dalam minuman. Dan untuk cadangan yang ketiga, iaitu kerajaan dan NGO dan komuniti setempat ini perlulah bekerjasama kerana cadangan ini adalah untuk mengatasi isu masyarakat tidak bersenam. Jadi mereka perlulah bekerjasama mengadakan program senam aerobik dan cuba menyedarkan masyarakat bahawa kepentingan senaman, dan sebenarnya senaman bukanlah sesuatu yang bosan atau mengambil masa yang panjang. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.